Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibin nisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya awwala khalqillah wa khatamar rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidina al-Mahdi al-Khalifatullah. Assalamualaikum ya Sayyidina al-Khidir Uliyah bil Mulkan Abul Abbas. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullah al-azim an tusalli ala maulana Muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim bi qadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim. Salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya zal khuluqil azim. Wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ar-ruh wa nafsi zahira wa batina ya qadata wa manama waj'alni rabbi ruhan li zati min jami'il wujuh fid dunya qabla al-akhirati ya azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hormati lagi dikasih tuan pengurusi masjid, tuan pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, bila tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan jemaah insyaallah yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan belah ihsan dan kasih sayang Allah SWT kepada kita, dengan anugerah Allah SWT kepada kita, pilihan Allah SWT, kita pada pagi ini
dapat hadir ke rumah Allah SWT ini untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid ini dengan salat berjamaah subuh dan diikuti dengan kuliah subuh sebagai santapan rohani kita pada pagi ini, insya-Allah. Semoga kita mendapat rahmat dan barakah serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini pada muka surat 83 kepentingan bangun malam. Alhamdulillah, semoga kita tidak mengabaikan majlis ilmu, kerana apabila kita tidak berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, menyebabkan hati kita menjadi keras. Dan juga kita tidak tergolong dalam manusia yang mana bangkit di akhirat nanti orang yang rugi, orang yang menyesal. Antaranya ialah orang yang masa hidup di dunia mengabaikan majlis ilmu, tidak beramal dengan ilmu yang dipelajari. Maka penyesalan demi penyesalan di akhirat nanti tidak ada guna lagi di sisi Allah SWT. Mana kita nak menyesal, nak bertaubat, nak buat apa pun di dunia inilah. Baik, qala musannif wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan bangun malam. Kita sambung situ kan. Kepentingan bangun malam ia merupakan amalan seorang hamba Allah SWT yang mana Nabi SAW sendiri mewajibkan untuk diri baginda, iaitu solat tahajud. Kita sunat tapi Nabi dia wajib, tidak pernah tinggal solat tahajud, solat malam. Para salafus salih, para al-arif billah, para wali, orang yang dekat dengan Allah SWT, maknanya mereka tidak membiarkan malam itu berlangsung begitu saja. Maka mereka tidak meninggalkan ibadat malam, utamanya tahajud dan sebagainya, insya-Allah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, yang bagi lil 'ani ay yakuna lahu khabi'atun minal 'amali salih fima bainahu wa bainallah wa la ya'tamidu 'ala al-'ilm faqat fa innahu qalilul jadwa fil akhirah. Ini adalah kitab Al-Manhaj As-Sawi, ya. Dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi muka surat 451. Maksudnya, apa maksud kata Imam Syafi'i ini? Sewajarnya bagi orang alim, sewajarnya, sepatutnya bagi orang alim. Apa makna alim? Orang yang berilmu, orang yang berilmu, mengamalkan ilmu yang ada, orang alim. Hendaklah memiliki sesuatu yang disembunyikan daripada amal soleh antara dirinya dengan Allah. Ini antara ciri-ciri orang alim ni, maknanya dia menyembunyikan amal soleh tu dengan Allah SWT, tak tunjuk ke orang lah. Maksud gitu, tak cerita ke orang. Dia hendaklah tidak menyandarkan kepada ilmu sahaja, kerana ilmu faedahnya sedikit di akhirat.
Jadi dia beramal soleh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini antara orang yang alim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, kazaba manid da'a mahabbati fa iza jannatul lailuna ma'anni. Maksudnya, wahai Daud, berdustalah orang yang mendakwa mencintaiku jika malam tiba dia tidur daripadaku. Tidak mendirikan solat malam. Ini antaranya. Ini pesan Allah SWT kepada Nabi Daud. Maknanya orang tu berdustalah. Maknanya orang tu menipulah. Kalau dia mengatakan dia cinta kepada Allah, tapi bila waktu malam dia tidur, maknanya dia tidur daripada makna tidak mendirikan solat malam. Ini dalam kitab Tanbih Al-Mukhtarin, muka surat 34. Ini jaga antara nasihat, pesan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Maknanya orang tu bohonglah kata cinta pada Allah kerana dia tidak mendirikan solat malam. Kita tengok lagi, Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabaruti berkata, jami'ul khairu kulluhu fil lail wa ma uqidat liwaliyyin wilayatun illa bil lail. Seluruh kebaikan terkumpul pada waktu malam, dan tidak diberikan kewalian kepada seorang wali kecuali pada waktu malam. Maknanya sebut sini seluruh waktu malam. Bila malam? Malam itu bermulanya pada waktu maghrib. Seluruh kebaikan terkumpul pada waktu malam. Sebab tu kata ulama setengahnya antara waktu yang barakah yang perlu kita ambil berat untuk kita berkhulwah, untuk kita meraih redha Allah SWT, antaranya ialah waktu maghrib dan isyak. Sebab tu kita tengok banyak masjid-masjid ada kuliah maghrib dan isyak. Kan, ramai datang, kan? Kuliah maghrib isyak ramai datang ni. Tapi yang tak datang lagi ramai. Lepas tu dalam majlis ilmu pula, ustaz duk mengajar kat depan, dia sembang kat belakang. Saya cukup geram betul lah. Bila ada kuliah duk sembang belakang, tak ada adab. Ada kat surau, bila kita kuliah, kita lagi kuat, dia lagi kuat sembang kat belakang. Kat meja kopi belakang, meja bulat. Selagi tak penuh dah rokok tu dalam tin susu tu, lagi tu tak berhenti. Yang buat kerja macam tu bukan budak-budak ke tua. Budak tak ada adab boleh kira lagi. Kalau dah tua tak ada adab lagi teruk. Nak mati esok lusa dah. Bila kita keras dia kata kita, bila kita tegur dia kata kita pula tak ada adab. Nak tegur tak ada hikmah. Ya, dia duduk bersama belakang tu ada adab. Itu masalah. Lepas tu orang jenis-jenis macam ni, dia duduk lawan, duduk mengupak ustaz, duduk mengupak tok guru. Jenis ni pergi semayang pun tak ada apa, pergi semayang tu tapi ilmu tak tambah, duduk macam tu, duduk jahil tukir gitu. Contoh baik. Lepas tu nak jadi wali macam mana? Jadi kuali je lah. Tuan-tuan, kuali banyak jadi kuali berkarat lama tenyeh dengan berus. Tapi kuali pun boleh tahan. Setiap hari orang duduk masuk dia. Contoh inilah antara tuan-tuan. Waktu malam tu maknanya Allah beri dia tu status wali tu kerana wali ini beribadat waktu malam. Dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah,
Sebab itulah ulama mengatakan waktu siang kita penat bekerja, waktu malam maknanya kita bahagi dua lah, antara sebahagiannya kita beribadah kepada Allah SWT, solat, baca Quran dan sebagainya, dan satu lagi kita berehatlah, jangan sampai melupakan ibadah tu malam. Kalau kita tengok zaman Rasulullah, zaman para sahabat, apabila malam tu masa Khalifah Umar, Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, malam-malam dia ronda malam-malam rumah-rumah, dia dengar semua rumah tu bunyi baca Quran. Baca Quran, berqiyamul lail malam. Ini antara orang yang ambil kesempatan malam itu untuk dekat dengan Allah SWT. Tapi zaman kita ni tuan, waktu malam tu lah ada jogetnya, karaoke-nya, penuh stadium tu. Penuh stadium dengan tiket yang mahal. Hujan tu, hujan semangat baris tu. Pergi jauh-jauh lagi. Sanggup berhujan berpanas tu. Kenapa nak seronok? Sebab tu Nabi sebut akhir zaman, penyakit umat akhir zaman ni penyakit banyak seronok. Penyakit munafik, menyebabkan jauh dengan Allah. Nampak tak? Sanggup pergi jauh-jauh berhujan tu. Sanggup joget, sanggup. Yang penting seronok. Bercampur lelaki perempuan, seronok. Tapi kalau masjid surah buat ceramah, Maidur Rasul dan sebagainya, Allah, berapa kerat yang datang. Inilah. Ini golongan-golongan itu dia panggil dua, antara jangan wali Allah, satu lagi wali setan. Satu lagi wali Allah, satu lagi wali setan. Tapi hak jenis tu, hak jenis wali setan, hak jenis nak pengikut-pengikut kucu-kucu dajjal tu ramai. Golong-golong ni yang duk menentang ulama. Apabila mufti tegur, apabila mufti kata orang musafir nak pergi program maksiat, buat solat jamak qasar tak sah. Tapi ada juga yang lawan tu. Allahu akbar. Mufti pun dia lawan tu. Dia kata ada pandai-pandai cakap tak sah. Dia tak faham hukum. Dan kita tahu jamak solat jamak qasar ni untuk orang yang pergi buat perkara yang baik. Pergi tengok konsert buat maksiat tak sah, betul lah mufti cakap tu, tak boleh, tak sah lah, tak boleh lah jamak qasar. Pergi musafir buat maksiat, dia komen lah ni, tak boleh kata apa lah ni, orang berani lawan ulama. Ustaz Wadi Anwar kata semaya sunat fajar 2 rakaat lebih baik dunia seisinya kaya. Dia cakap lagi, saya tak pernah semaya sunat fajar pun, kaya pun. Tu dia berani lawan agama, lawan ulama tu, dengan tudung tak pakai, dengan pakaian seksi bin seksanya. Akhir zaman tuan-tuan, inilah dikatakan zaman fitnah dajjal. Zaman kita ni zaman menyusun kedatangan dajjal. Apabila orang bercakap benda baik, dia cakap buruk, dilawannya. Ada bila orang cakap benda jahat, itulah betul. Inilah, ni zaman kita ni tuan-tuan ni. Zaman kita tak mulia dah ahli ulama. Ni zaman kita ni tuan-tuan. Ada sedikit demi sedikit terpadam, terhapus. Ni nak sokong dajjal ni. Di akhir zaman dua, satu sokong dajjal, satu sokong Imam Mahdi. Satu hak baik, satu hak tak baik. Ni dah mula dah ni. Zaman kita ni tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Baik. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ni ada tariqah ni, tariqah Asy-Syatiri. Ketika melihat muridnya tertidur sehingga subuh, muridnya tertidur hingga subuh, tidak sempat berqiyamul lail. Berqiyamul lail menghidupkan ibadat malam. Beliau akan menyuruhnya membasuh kedua telinganya. Ni orang-orang sufi, wali-wali ni lain macam tu. Dia buat tu nampak pelik, tapi sebenarnya itulah pengajaran. Dia suruh basuh dua telinganya anak muridnya, kerana telah warid daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, disebutkan di sisi Nabi tentang seorang yang tidur pada waktu malam sehingga fajar. Tu orang yang tidur waktu malam sehingga fajar, tidak berqiyamul lail. Maka baginda bersabda, zaka rajulum balasyaitanu fi uzunaihi
au qala fi uzunihi. Dia ada kilah uzunaihi ataupun fi uzunihi. Lelaki itu dikencing oleh syaitan. Lelaki itu dikencing oleh syaitan. Ini pandangan kasyaf, pandangan yang yarsir, dipanggil kasyaf, didapat dikesan oleh wali, oleh kekasih Allah al-arif billah. Dia tahu orang tu dikencing oleh syaitan kedua telinganya, atau dia mengatakan telinganya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih ni Bukhari Muslim di dalam kitab Fatawa, dari kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, muka surat 152. Ini jelas. Dan kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi pun disebut, apabila kita tidur malam, apabila kita tidur malam, maka syaitan datang menjampi kita di kepala kita, menjampi kita di kepala, di kat kepala kita, jampi kat badan kita, jampi kat kaki kita. Dia jampi, dia hembuh supaya kita ni tidak bangun subuh, tidak berqiyamul lail. Ada dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Apabila kita tidur, bila kita tidak baca apa-apa, ayat kursi dan sebagainya, maka kemenangan pada syaitan. Dan disebut lagi, mana disebut apabila kita bangkit daripada tidur, maka ikatan tadi tu 3 ikatan, ikat kepala, badan, kaki, diikat oleh syaitan, diikat-ikat, dia jampi. Ikat ni bukan ikat tali sungguh, ikat maknanya cara syaitan lah. Cara halus. Apabila kita bangkit, kata Imam Nawawi, bila kita bangkit daripada tidur, kita menyebut Allah. Alhamdulillah, contohnya alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu kita bangun tidur ada. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim faghfirli. Itu doa tu Nabi ajar, diterima ibadat kita, dihapuskan dosa kita. Lepas tu bacalah apa-apa, Fatihah, niat Al-Fatihah kepada diri kita, baca ayat kursi, baca 3 kul, sapu kat badan, alhamdulillah, syukur.